Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja melihat bagaimana langkah-langkah dalam Zapin Putar Lam, atau dulu dia panggil Zapin Putar Alam, dilakukan sebentar tadi. Dan kita juga sangat beruntung kerana mereka yang menunjukkan langkah-langkah itu adalah merupakan anak-anak muda yang telah membangkitkan semula, memugarkan semula Zapin Putar Lam yang amat terkenal di Johor hari ini. Tapi ramai orang tak tahu bahawa Zapin Putar Lam ini yang berada di parit nombor 4 Jalan Parit Semendarat itu di Muar mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Dan oleh itu saya mengundang di sebelah kanan saya Encik Sabari bin Mahmud sebagai adik guru Zapin Putar Lam, dan di sebelah beliau ialah Encik Muhammad Iskandar Shah, iaitu mantan jurulatih Zapin di Muar dan juga merupakan salah seorang yang telah mempelajari Zapin Putar Lam daripada adik guru Encik Sabari yang dikenali ramai sebagai Wak A. Terima kasih Wak A, terima kasih Is kerana berada di sini. Saya ingin membawa sedikit persoalan pada kita semua malam ini hari ini, kerana kita dah melihat begitu cantiknya pergerakan Zapin Putar Lam oleh sepasang pemain Zapin lelaki. Tradisi Zapin Putar Lam ini memanglah pada asalnya adalah merupakan Zapin yang dimainkan oleh orang lelaki seperti mana umumnya di negeri Johor. Kemudiannya pada tahun 2000 masuklah kaum wanita dalam Zapin Putar Lam apabila Zapin Putar Lam mula dipertandingkan di peringkat negeri. Dan hari ini kita melihat bahawa Zapin Putar Lam ada yang dimainkan oleh wanita dan ada yang dimainkan oleh lelaki. Namun begitu, pergerakan wanita dalam Zapin Putar Lam adalah merupakan satu adaptasi daripada pergerakan orang lelaki dalam Zapin Putar Lam. Dan untuk itu saya memintalah adik guru Encik Sabari yang telah mempelajari Zapin ini daripada rakan-rakan beliau semasa beliau berumur 30 tahun begitu katanya, bersama dengan watak yang terkenal juga dalam sejarah itu kita, iaitu Encik Rashid dan Encik Sa'adan. Mereka adalah teman sepermainan. Encik Rashid dan Encik Sa'adan teman sepermainan yang Wak A atau Encik Sabari belajar mempelajari Zapin dari adik guru mereka, iaitu Imam Nasaruddin, daripada pada waktu itu daripada beliau duduk di parit nombor 3. Sementara Encik Rashid pada ketika itu duduk di parit nombor 1 dan Encik Sa'adan di parit nombor 6. Dan anehnya Encik Sabari telah membangunkan Zapin Putar Lam di parit nombor 4 di mana beliau sekarang berada dengan keluarganya. Jadi Wak A, boleh tidak Wak A cerita sikit? Tadi kita lihat persembahan atau cara permainan Zapin Putar Lam oleh anak-anak lelaki, mengingati kembali kepada ketikanya Wak A belajar di kampung. Jadi bolehkah Wak ceritakan bagaimana Wak A belajar Zapin ini di kampung, dan kemudian bagaimana Wak A mengajar lelaki dan perempuan memainkan Zapin Putar Lam? Silakan. Terima kasih Prof kerana sudi mengundang saya, memberi kepercayaan kepada saya. Malam ni saya rasa untuk mengingati kembali sejarah yang dah berlaku selama 20 lebih tahun lah Prof ya. Semasa tu saya bekerja di bengkel motor. Semasa itulah juga saya berminat dalam seni Zapin kita ni sebenarnya. Mula-mula saya cakap dengan kawan-kawan, macam ya tak ya benda ni boleh ke tengah ke? Tapi saya fikir-fikir macam boleh diketengahkan.
saya cuba belajar bermain musik dulu. Saya nak cari tempoh zapin yang sebenarnya. Masa tu saya langsung tak tahu pasal zapin. Jadi saya belajar main muzik dulu. Saya belajar main gendang dulu. 2-3 bulan tu tukar main marwas pula. Dah pandai main gendang, tukar main marwas pula. Kalau zaman dulu main zapin ni dia cuma ada 3 alat aja. Marwas, gendang, gambus saja. Marwas kalau ada pun 2 biji saja. Jadi senanglah kita belajar. Zaman dah bertukar ni, adanya accordion, adanya peti kan, dah makin canggih lah benda tu kan. Tapi kita punya tetap pakai yang alat yang tak mempunyai current. Zapin ni sebenarnya. Kalau sekarang semua orang dah pakai gitar current, pakai gitar bass kan, dah moden, dah berbeza lah dengan zaman saya belajar dulu. Kalau saya belajar dulu, mesti waktu malam. Yang hebatnya tu, dalam gelap pakai lampu minyak tanah kata Piramli tu kan. Dalam gelap kita belajar apa yang kita tahu sikit-sikit, tanya dengan rakan-rakan, tanya dengan kawan-kawan lagi, betul tak saya main ni. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berminat dalam zapin lagi bro. Walaupun adanya generasi yang baru yang saya ajar, alhamdulillah nampak macam berjaya jugalah. Zapin Putar Alam ni telah mendapat 3 kali Johan peringkat daerah Muar Zapin Putar Alam. 3 kali? 2 kali? 2 kali. Jadi yang juga luar biasa ialah bila Wa'il belajar dulu, kita panggil sebagai Zapin Putar Alam. Ya. Yeah. Sekarang ianya dikenali sebagai Zapin Putar Alam. Ya, saya. Dan saya tahu bahawa Wa'il adalah orang yang main peranan dalam memberikan nama atau perubahan pada nama Zapin Putar Alam ke Zapin Putar Alam. Bolehkah Wa'il perlu menjelaskan sedikit apa yang menjadi begitu? Sebenarnya kalau ikut asal dia tu memang Putar Alam. Asal usul dia tu memang Putar Alam. Tapi oleh kerana saya ni berbincang dengan rakan seperjuang saya tu, Cik Rasid dengan Cik Sadan tu, apa kata kalau kita cuba ubah dia punya nama ni Putar Alam. Ada sedap sikit lah saya rasa kan. Pasal Putar Alam ni terlalu sensitif sangat benda ni. Banyak orang gunakan peribahasa Putar Alam ni kan. Jadi saya cuba dapatkan Putar Alam. Dia orang bincang-bincang, masa arwah ni masih ada lagi, setuju. Tak ada masalah lah dia orang kan. Itu yang saya dapat namakan Putar Alam tu. Jadi makanya sekarang kita pun memperakuilah. Ya. Kita perakui bahawa Zapin ini adalah Zapin Putar Alam yang berasal dari Zapin Putar Alam. Dan bagaimana berlakunya kemasukan wanita dalam bermain Zapin Putar Alam ini? Kemasukan wanita tu memang saya dah agak memang boleh benda ni diketengahkan. Saya pakat-pakat dengan Cik Rasid, dengan Cik Sadan, kita cari penari, kita bawa bertanding. Panggil anak-anak kampung, original kampung, bukan daripada luar bandar, bukan. Semua daripada kampung yang terpelesuk. Kampung tu saya kutip satu demi satu. Setiap hari ingin buat sesi latihan, saya akan ambil dia, memberi kepercayaan kepada kedua orang tua dia, dan pulang saya akan hantar sendiri. Begitu kata orang tu, tanggungjawab seorang guru nak ngajar anak murid. Kita hendakkan anak perempuan dia ni menari zapin. Jadi oleh kerana ada lelaki dan perempuan pada hari ini, tapi kita tadi membuat pengembalian atau mengembalikan langkah-langkah zapin yang gaya lelaki, yang dibawa oleh lelaki, yang sangat indah. Dianya adalah gaya yang murni, yang lembut tapi gagah. Ya. Jadi apakah harapan Wa'il dalam hubungan ini setelah kita membuat video ini? Apakah harapan Wa'il terhadap Zapin Putar Alam yang digayakan oleh lelaki yang kita baru saja lihat tadi? Saya rasa kalau bukan saya sajalah
mungkin pengasas-pengasas lain atau hari-hari guru yang lain mungkin sama dengan saya prinsipnya. Yang saya nak cuma benda tu asli dan kekal. Tak ada perubahan dan tak ada kata orang tu apa yang kita ajar pergi ke lain. Macam tu yang saya ajar tadi tu, itulah yang asal sebenarnya Putar Lam. Jadi Wa'il kira berbahagialah, bersetujulah Alhamdulillah. apa yang kita lihat tadi. Memang saya terharu. Alhamdulillah. Syukur. Jadi juga ini yang lagi satu luar biasa ialah Putar Lam ini merupakan khazanah Zapin di parit nombor 4. Yes. Kemudian selepas tahun 2000 seluruh Johor melihat Zapin Putar Lam hasil daripada usaha Wa'il membawa ke pertandingan, dan itu sejarah menunjukkan betapa hebatnya Zapin Putar Lam. Dan Zapin Putar Lam pun keluar daripada kampung dan dimainkan di mana-mana saja. Saya juga ingin menanyakan soalan kepada saudara Iskandar, bahawa beliau juga main peranan yang penting kerana beliau adalah mantan jurulatih pada ketika itu, dan bagaimana Zapin Putar Lam kemudiannya telah diperkembangkan keluar daripada daerah kampung itu kepada seluruh pelosok daerah di negeri Johor. Boleh Iskandar jelaskan sedikit peranan dan ketika Iskandar belajar Zapin ini daripada Wa'il? Assalamualaikum, terima kasih Prof. Pada ketika itu saya ingat first time saya nampak Zapin Putar Lam, dan memang cantik, memang bila lelaki menari itu gagah sangat, dan saya berminat masa itu, dan Wa'il lah yang ajar saya gerak-gerak tu. Jadi bila saya bersama Yayasan Warisan Johor, jadi saya ada beritahu dengan Yayasan Warisan yang Zapin Putar Lam tu ada di kampung Parit nombor 4. Jadi ketika itulah Yayasan datang. Sebelum Yayasan datang, saya dah belajar dulu dengan Wa'il ni. Jadi selepas Yayasan ambil dia, saya ingat ketika itu Yayasan belum keluarkan lagi, tapi kita dah ajar dekat Bandar Muar. Jadi daripada Parit nombor 4 tu kita keluarkan belajar dekat Dewan Bintan. Masa tu Wa'il datang, betul Wa'il? Dia datang situ dan diajar. Ketika itu pada masa saya jurulatih ketika itu, ramai pelajar lelaki, pelajar perempuan sama-sama belajar dengan Wa'il Zapin Putar Lam. Dan pada tahun 2001 saya ingat, 2001 ada pertandingan di peringkat daerah, dan ketika itu saya ingat grup Wa'il ni masuk kumpulan Seri Setia. Seri Setia Zapin. Seri Setia. Jadi pada masa tu saya terperanjat. Kenapa? Saya tengok semua perempuan. Saya cakap dengan Wa'il, kenapa perempuan semua? Dia kata lelaki kurang minat dekat kampung tu. Jadi dia kata perempuan senang. Jadi saya ni mengajar kumpulan Wa'il, saya ingat seminggu ulang alik ke Muar. Betul tak Wa'il? Ulang alik ke Muar sampai peringkat daerah di Johan. Johan pergi ke peringkat negeri pun dapat nombor 3. Dapat nombor 3. Tu ada select lah tu. Ada selectnya. Ada select lah, tak payah sebut lah kan. Apa tu sejarah. Sejarah. Dan selepas pertandingan tu, bila Zapin Putar Lam ni, saya ingat ketika tu satu Johor melihat Zapin Putar Lam ni unik. Memang saya ingat, saya pun terperanjat lah bila tengok Putar Lam, memang cantik sangat kan. Saya pun
ketika itu ramai yang nak belajar benda ni. Jadi kita bawa benda ni ke Badar. Lepas tu setiap persembahan financial apa semua nak putalam. Ketika itu kan buat ya. Dan saya ada satu tahun tu. Ketika itu saya ingat Yayasan ada buat satu festival. Masa tu bukan Persmat. Festival dia panggil semua sekali daerah-daerah untuk tunjukkan Zapin daerah. Dan ketika itu Zapin Putalam top. Masa saya handle group di Muar, kita ada dalam 50 orang penari. Ketika itu buat Putalam. Masa Putalam tu kita buat Persmat, satu dewan, satu stadium Bandan Raya sekarang. Stadium Bandan Raya sungai sepi. Tak berkata apa, senyap saja. Lepas habis kita punya line up, tepuk tangan gemuruh gitu. Itu yang saya tengok memang orang Johor memang apa orang cakap, memang suka sangat. Tapi itu pada tahun 2000. Setelah itu Zapin Putalam pun mulalah dibangunkan dan berlaku sedikit masalah di mana berbagai orang yang membawa Zapin Putalam membawa gaya sendiri atau menokok tambah geraknya atau cuba membakukan gerak. Sementara yang kita faham ialah Zapin adalah sebuah permainan orang Johor. Dan yang kita rakam tadi adalah dalam ragam gerak permainan. Ya. Bila mana dipentaskan itu namanya persembahan. Jadi masalah kita ialah bila kita buat pertandingan, kita terpaksa membuat persembahan. Dan untuk menang, kumpulan-kumpulan pun banyak menokok tambah. Sehingga ketika berlakunya yang kita buat begini, kerana persoalan pertama ialah apa sebenarnya Zapin Putalam? Sebab sudah berbagai macam pergerakan yang lari daripada pergerakan asal. Seperti saya katakan tadi, WA belajar Zapin Putalam seperti mana yang kita baru saksikan tadi. Yang itu adalah permainan. Jadi tujuan kita membuat ini adalah untuk menyedarkan orang ramai, maupun di Johor atau di seluruh negara atau luar negara, bahawa ada perbezaan di antara permainan dan pementasan. Betul? Jadi kalau ianya bermain itu khazanah, iaitu dipentaskan dengan tujuan menang hadiah atau untuk hiburan. Di kampung, hiburan itu permainan, permainan itu hiburan. Tidak memisahkan penonton dan pemain. Dipentas, orang yang mementaskan dipisahkan daripada penonton. Jadi kita nak kembalikan baliklah wadah Zapin Johor, di mana orang tidak mengasingkan ya bahawa ini adalah pementasan, ini adalah permainan. Alhamdulillah dengan usaha WA dengan bantuan tadi adalah penari dari Perseni Muar telah berjaya memugah semula yang mana langkah 4 utama dengan Kopak dan Wainap yang orang pun tak perasan terlalu banyak campur aduk. Jadi bagi saya peribadi, saya sangat gembira kerana kita yang memulakan pemugaran tahun 96, kemudian 26 tahun kemudian hari ini kita bercakap, kita dapat lagi dalam hayat kandung budi kita ini melihat bahawa Zapin Putalam yang WA belajar kembali didokumentasikan untuk orang lain. Jadi saya cuma tanya satu soalan saja. Is rasa puas tak tadi bila melihat bagaimana kita mengangkat kembali bentuk pergerakan Putalam yang asal? Puas sangat. Puas sangat dan cantik sangat gerak dia. Terima kasih. Bagaimana pendapat? Sekarang saya nak tanya betul-betul dari hati nurani WA. Kerana WA lah orang yang bawanya. Sekarang WA seperti satu bulatan putaran. Kembali kepada saat sekarang ini, apakah harapan, perasaan WA melihat anak-anak muda kita memainkan Zapin Putalam seperti adanya? Tahniah jugalah saya ucapkan pada pelapis-pelapis saya ni yang boleh berjaya sampai ke tahap ini sebenarnya.
bukannya mudah nak sampai ke tahap ini. Setiap apa yang kita buat tu dugaannya Allah akan bagi. Kalau boleh lah, permintaan saya, tolonglah jaga hasanah kita ni. Apa yang saya ajar tadi yang kita dah videokan, tolonglah kekalkan. Jangan dikores lagi. Prof ya, kalau boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah harapan dan hasrat adik guru kita dari kampung Parit 4 di Muang. Bagaimana beliau belajar dari awal dan hari ini beliau melihat kembali benih titik tolak pertama seperti mana beliau belajar telah kita videokan sebentar tadi, dan bagaimana saudara Iskandar ni merasa kehebatannya. Saya rasa ini sudah memberi semangat yang sangat besar untuk kita. Mudah-mudahan kita semua dapat juga belajar dan mengekalkan warisan yang sangat luar biasa di negeri Johor. Warisan yang kita semua punya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.